Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera. Terima kasih masih bersama ceria bersama Ultra Navid. Okey, petang ni kita santai-santai untuk membicarakan pernahkah anda merasa anda ni mempunyai panca indera. Okey, ada tak panca indera? Okey, kedua, kalau ada panca indera tu, di manakah panca indera tersebut? Okey, ada berapakah panca indera dalam badan manusia? Okey, so pernah tak terfikir benda-benda macam ni? Okey, pernahkah anda mendengar satu movie dulu, the movie is about Sixth Sense. Okey, so panca indera yang keenam tu istimewa sikit. So kalau kita tak ada, itu memang pelik lah. Okay, memang pelik. Dan kalau ada, dia ada macam satu bonus kepada anda. Okey, anda bersama dengan Dr. Z untuk program Ultra Sentap dalam channel Ultra Novid. Okey, terima kasih untuk siapa yang masih mengikuti live dengan Ultra Novid. Sebelum tu boleh sebelum saya kemukakan isu perbincangan petang ini, bolehlah anda sharekan kepada rakan-rakan anda, tim anda, okey, sahabat-sahabat anda, keluarga anda, supaya kita boleh kongsi manfaat bersama, tips daripada saya, Dr. Z, untuk di-sharekan kepada semua umat alam, especially di Malaysia ni lah. Okey, percuma saja. Kalau anda nak bayar, boleh bayar, tapi tak payah bayar saya cash. Anda boleh bayar saya terus melalui sharing live ni ataupun share fanpage Ultra Novid. Anda memang luar biasa. Okey, itu tagline kami. Alright, so balik kepada topik kita petang ni. Topik kita petang ni adalah 5+1. Okay, 5+1. 5+1 untuk apa sebenarnya 5+1 ni? 5+1 adalah senses ataupun panca indera. Okay, dan 5 memanglah manusia normal mempunyai 5 panca indera. Okay, dan +1 tu adalah satu additional yang saya tambah. Okey, dan kenapa ini penting? Sebab 5 panca indera ni adalah anda perlu menggunakannya setiap masa dan setiap ketika untuk diri anda, ataupun kita boleh menggunakan benda ni dalam kehidupan kita seharian, terutama dalam ruang. Okey, ruang ni adalah anda berada dalam ruang. Tak mungkin anda tidak berada dalam ruang. Okey, so sebab tu Ultra Novid memang menekankan idea-idea luar biasa ataupun idea design yang luar biasa di dalam ruang. Okey, anda hanya ada masa tidak lama untuk mendesain satu ruang. Okey, bayangkan sebelum COVID-19, anda pernah fikir tak selama ni sebelum anda memasuki ruang, contohnya anda ada premis makanan, anda ada premis butik, anda ada rumah atau rumah banglo, rumah teres, lepas anda mendapat kunci daripada pemaju ataupun masuk rumah ataupun premis yang anda sewa, pernah tak terfikir menggunakan designer? Kenapa tak gunakan designer? Okey, sebelum ni tak payah sebab jimat je, tapi bila rasa nak jimat, sebenarnya anda lebih rugi banyak, kerana ada banyak benda-benda yang terlepas pandang dari segi perancangan, dari segi identiti, penjenamaan, dan juga sebenarnya business model yang boleh membantu anda menaikkan sales projek anda ataupun bisnes anda, ataupun kalau anda tidak punya perniagaan, mungkin dia boleh membuat satu kebahagiaan ni kepada ruang hidup keluarga anda, maupun rakan-rakan anda, maupun tim anda. Okey, so itu penting, dan semua ini sebenarnya ada kaitan dengan senses ataupun panca indera. Alright, so yang pertama yang saya nak share ni, setiap manusia adalah mempunyai dia punya panca indera. Okey, panca indera dia yang pertama adalah satu yang kita selalu menggunakan. Okey, kalau kita tak ada ni, menangislah. Sebab tu kita patut bersyukur kepada Allah sebab menggunakan panca indera ini memang dah bagi khusus kepada manusia. Okey, yang pertama adalah penglihatan ataupun mata. Okey, sebelum ni saya pernah dipanggil, awal tahun ini pernah dipanggil di sebuah sekolah pendidikan khas, iaitu disability penglihatan. Okey, bersama Profesor Dr. Rokiah, pakar optik Malaysia. Dia telah menyebut saya membagi salah satu slot saya adalah membicarakan tentang
apa tips-tips ataupun pengalaman ataupun macam mana nak mentransformkan ruang kita ni. Walaupun sekolah tersebut memanglah sekolah dia agak sekolah khas untuk disabiliti penglihatan ataupun kekurangan penglihatan, dan saya telah mereka bentuk sebelum ni sebuah kafe ataupun sebuah kedai first in Malaysia yang menggunakan completely sensory disability penglihatan, ataupun lebih dikenali sebagai blind cafe. Okay, so saya dapat diberi peluang alhamdulillah untuk membuat design tersebut, walaupun dia kafe tersebut kecil tapi memerlukan banyak sensor saya untuk mendesign benda tu, sebab bukan senang ya nak transform sekolah biasa yang punya macam bentuk koperasi ataupun kedai kantin makan nak jadikan sebuah uplifted dia punya image dan identiti. Okay, by the way, itu cerita saya ketika dapat men-sharekan pengalaman dan talk saya selama sejam di sekolah tersebut dan dihadiri oleh beberapa pegawai swasta dan pegawai kerajaan dan sekolah-sekolah Malaysia. Okay, itu boleh nanti saya akan share lah sikit sebanyak tentang tu. Apa yang saya nak tekankan sini adalah pancaindera yang pertama ataupun sensor pertama yang penting adalah mata. Okay, tuan-tuan, mata ni sebab kita boleh melihat. Okay, macam saya ni kurang-kurang kalau nak tengok dekat terpaksa pakai spek mata. Spek mata, cermin mata kan. Okay, kalau kita tak ada mata, dalam design susah sikit kita nak ekspreskan penjiwaan kita, sebab mata ni adalah satu antara pancaindera yang terpenting, sensori kita terpenting. Okay, dan kita boleh melihat pencahayaan, warna dan sebagainya. Okay, sebab itulah Allah menggunakan penglihatan kepada manusia. Alright, so itu satu. Okay, so dari segi pancaindera mata, kenapa kita perlukan mata ni? Sebab dalam ruang kita boleh nampak kedalaman sebuah ruang itu. Kita akan dapat mengetahui ataupun merangsang pandangan jiwa kita melalui penglihatan. Okay, penglihatan ni adalah first impression yang begitu bermakna. Okay, kalau kita gunakan dalam first impression kita bila kita melihat sesuatu kedai tu tak nampak, putih saja. Okay, cuba-cuba satu blok tu semua tu putih, tiba-tiba kedai anda warna hitam. Penglihatan kita automatically memberitahu kepada minda kita kedai yang hitam tu adalah special, ataupun vice versa. Contohnya lah kan, saya gunakan teknik pencahayaan ataupun warna, sebab dengan menggunakan penglihatan kita dapat membezakan banyak benda. Kita dapat menilai baik dan buruk sesuatu benda. Okay, ataupun benda itu berdasarkan estetik. Okay, sebab tu yang pancaindera yang pertama ataupun sensori pertama adalah mata. Okay, yang poin kedua. Okay, sensori yang kedua adalah bunyi. So bunyi adalah melibatkan pendengaran kita. Okay, contohnya bila kedai makan, contohnya di Domino Pizza, saya dengar bunyi macam aircon ataupun machinery membuat dough. Okay, so ada sebab mengapa saya mengatakan pendengaran ini penting. So kalau anda melihat, kalau ruang rumah anda, okay, ni tips ya, kalau anda hendak buat tidur, anda tidak boleh meletakkan TV dalam bilik tidur. Boleh letak TV tapi dengan keadaan volume yang rendah. Okay, sebab dia akan mengganggu sensori ketika anda hendak beradu ataupun tidur. Okay, kalau mengganggu bermakna anda tidak akan dapat tidur selesa. Sama juga kalau ruang bilik tidur anda terdengar bunyi kitchen, dia tidak sesuai. Okay, kecuali lah kafe macam ni, sebab kadang-kadang it been design untuk kita dengar pembuatan dough di dalam sesuatu kafe itu, sebab kita nak menaikkan nafsu makan ataupun tempting kita untuk menikmati juadah makanan. Itu boleh dibuat. Okey, sebab tu ada part. Contohnya tempat kedai salon rambut. Okey, kalau anda pergi salon rambut senyap je, sesuatu itu begitu pelik. Bermakna satu, pelik kenapa? Sensori pendengaran, sama ada anda kurang dengar, ataupun kedua, kedai tersebut tidak ada customer. Kedai anda tidak ada customer, problem juga kan. Ataupun ketiga, anda bila masuk je satu tempat salon rambut, anda akan dengar mesin seperti hair dryer bunyi zzz, ataupun bunyi gunting kedai mamak papa. So bermakna bila anda terdengar, automatically kita akan teringat, okay, this is actually a good shop ataupun good business, sebab ada customer ataupun ada functionality di dalam kedai tersebut. Okay, sebab tu sensori pendengaran adalah penting. Okey, nombor 2. Okey, nombor 3 adalah rasa. Okey, rasa ni
dalam interior pun agak penting. Okey, dia agak penting kalau kita buat especially projek yang kaitan dengan makanan lah, sebab rasa ni berkait rapat dengan lidah. Okey, lidah kita boleh rasa. Contohnya you pergi kedai aiskrim Walls, okey, ataupun confection yang macam KitKat, okey. So itu amat penting sebab bila masuk tu kita dah dapat tahu rasa coklat tu macam mana, dan bila kita sebelum masuk kita dah rasa tempting kita nak masuk kedai tu, dah rasa terus kat lidah kita. Kan seperti mana yang sekarang ni zaman PKP banyak orang jual apa tu balang mangga asam kan. You tengok dalam gambar FB saja pun anda rasa kecoh ailio. Kecoh ailio kan. Kecoh ailio ni bermakna anda dah terasa, sebab anda pernah merasa mangga yang sedap tu, tiba-tiba kalau orang lalu bawa mangga tu pun anda dah rasa macam tempting dan rasa. So dari rasa menggunakan lidah ni amat penting sebab dia akan transmit beberapa thousand of information kepada jiwa kita dan jiwa pengalaman kita. Okey, itu nombor 3. Okey, dan sensori yang keempat adalah penting juga. Memang penting, iaitu bau-bauan. Bau-bauan ni memanglah through hidung, takkan kita dengar, takkan kita bau melalui telinga, ya tak? Okey, so bauan penting. Okey, contohnya saya berada di Domino Pizza ni. Okey, anda boleh lihat. Okey, belakang saya tu adalah dia punya display. You boleh tengok orang buat pizza. Okey, dan juga open konsep dalam Domino ni, bermakna you boleh bau pembakaran pizza tersebut. Itu memang disengajakan dibuat oleh designer itu sebab dia nak melahirkan rasa tempting kita bila masuk sesuatu kafe ataupun F&B. Kita boleh bau tersebut dan terus membuatkan semangat kita untuk membeli makanan. Okey, itu penting sebab sensori bau ni dia boleh mencerminkan banyak. Okey, ini saya hanya cerita sebahagian kecil mengapa kita boleh mempraktikkan sensori panca indera kita ni kepada ruang, supaya ruang kita ni akan transform lebih powerful, lebih luar biasa, supaya kita ni akan sentiasa diingat oleh bakal pelanggan kita ataupun orang yang kita sayangi. Okey, sebab tu kalau you all jalan di perbandaran, contohnya saya bagikan di jalan belakang rumah kedai, tiba-tiba anda berbau ayam. Ayam ni bau macam McDonald, ayam goreng McDonald, ataupun anda lalu ni macam ayam KFC, terus perut anda akan merasa lapar. Okey, sebab dia dah transmit kepada otak kita bahawa ini kedai yang menggunakan, bukan dia menggunakan company, tapi memang itu telah dirancang, okey, menggunakan elemen bau-bauan di dalam premis. Okey, sama juga bau-bauan ini akan menyebabkan kita akan teringat. Okey, kalau Domino Pizza kita boleh bau Domino Pizza ni macam mana, dan kita tahu this is Domino Pizza, ini bukan Pizza Hut. Ini bukan kedai nasi ayam. Sama juga bau nasi ayam tu sebenarnya aroma yang mempunyai sense barrier tu membantu kita terus mengingati terus kepada identiti bisnes tersebut. Menarik tak menarik? Okay, so sebab tu kita perlu tahu sensori kita ni dekat mana, dan sebenarnya sensori ni kita boleh design. Okay, so contoh sensori yang lain, anda tak payah nak design. Kadang-kadang anda rasa anda pergi hospital, tiba-tiba anda rasa bau very clinical. Kenapa very clinical? Sebab sanitizers ataupun cecair perubatan atau cecair pembasmi kuman telah digunakan banyak di ruang tersebut. Bermakna itu kita tahu sama ada klinik ataupun yang ada mengutamakan tempat yang mengutamakan kesihatan adalah prioriti. Okey, sebab tu kadang-kadang kita boleh gunakan sensori bau ni kepada bilik kita, walaupun bilik kita ni bukanlah klinik hospital, tapi bila kita menggunakan sensori seperti bauan ubatan yang macam jenama Dettol, sebut nama tu kan, nanti dapatlah promotion kepada Dettol kan. Tapi bila kita automatically menggunakan bau yang macam Dettol tu, terus jiwa kita akan menganggap okey, tempat ni dah bersih. Okey, walaupun dia tak gunakan lagi kan, tapi sebab antiseptik tu ada kaitan dengan bau yang telah didesain oleh Dettol, menyebabkan anda rasa okey, bilik ni bersih, automatically anda rasa nyaman dan tenteram. Okey, itulah sensori yang keempat, iaitu bauan di hidung. Okey, sensori yang kelima, ini penting, iaitu sensori yang kelima juga penting adalah melalui sentuhan.
texture, okey, ataupun kulit lah. Kulit kita, kulit dia bukan kulit sebenarnya, ada sentuhan. So contohnya kita boleh sense kalau saya pegang pensel ni, sebab tekstur dia adalah licin. Okey, dan licin. Okey, kalau saya letak, contohnya saya letak tekstur meja ni kan. Okay, anda boleh nampak. Okey, anda boleh nampak tekstur ni kan. Dia sama ada dia bukan licin, dia matte. Okey, kalau tengok kat dinding sana tu dia ada tekstur sentuhan. Kalau you orang sentuh dinding yang kat belakang tu, nampak dinding bata yang bata orange yang brown tu, kita berasa dia sebenarnya kasar, dia tidak licin seperti meja ini. Okey, so sensory tu memainkan peranan penting. Okey, memainkan peranan penting kerana benda tersebut boleh menyebabkan kita merasai ruang itu lebih mendalam. Okey, belakang saya ni dia macam kayu. Dia sebenarnya kayu. Okey, dia cuma kayu betul sebab dia bukan laminate, sebab kita boleh nampak tekstur dia. Okey, dan dia akan menampakkan kita lebih rasa cozy. Okey, sebab itulah dia peranan kayu dalam ruang. Okey, kalau meja ni tadi dia bukanlah kayu sebenar, dia hanya menggunakan lamination. So lamination ni first impression kita rasa dia kayu, tapi bila kita pegang dia tidak kayu. Okey, so kita akan rasa sedikit tidak terlalu mahal lah compare dengan dinding seperti ini. Okey, dinding seperti ini. Dan juga dia rasa ni seperti cushion ataupun fabric belakang saya ni kita panggil upholstered, dan dia kasar. Okey, agak baik. Okey, untuk long lasting, tapi kalau dia lebih baik kalau kita gunakan velvet. Velvet ni menyebabkan ruang belakang ni kita lebih rasa lembut dan selesa dan nak duduk lama. So konsep yang macam Pizza Domino menggunakan ini, kalau you tengok, okey, dia kasar sebab dia memang tak nak orang duduk lama. Okey, sebab tu kerusi dia dalam bentuk keadaan menegak. You boleh tengok. Menegak. So ada sebab. Itu semua ini kita boleh design based on keperluan sesuatu bisnes dan keperluan kenapa orang perlu datang kedai tu. Sebab konsep Domino Pizza ni dia lebih suka orang beli take away. Okey, yang dia letak tempat duduk ni hanyalah showcase. Okey, supaya nak nampakkan dia ni pun bukan tak boleh buat macam kafe, tapi bisnes model dia lebih kepada delivery. Delivery lah. Contohnya macam tu you boleh tengok kan. Budak pizza ni saya buat susun sebab dia hantar delivery dia dekat rumah orang lah ataupun office. Okey, tu ada sebab. So design macam tu penting. Alright. So saya dah sentuh 5. Saya ulang balik. Yang pertama adalah sensory ataupun panca indera kita yang menggunakan mata. Okey, yang kedua, mata penting bermakna ia akan melihatkan proses penglihatan ataupun visual. Okey, sebab anda boleh melihat saya sebab anda boleh nampak video ni terus. Okey, so yang kedua adalah pendengaran ataupun telinga. So you boleh dengar sound yang baik. Okey, kadang-kadang you pergi tempat yang ada kuil dia bunyi loceng ya. Kalau pergi masjid dia ada suddenly orang melakukan azan, automatik kita tahu itulah tempat kita bersolat dalam bentuk jemaah lah kan. Dan kadang-kadang ada juga yang spa menggunakan loceng, okey, wincin. Semua tu akan membantu para pakar pelanggan anda untuk mengetahui situlah tempat yang sepatutnya dia tuju. Okey, so yang ketiga adalah menggunakan deria rasa lidah. Okey, dan keempat adalah bauan. So bauan ni penting. Okey, bauan ni banyak peranan penting. Saya akan sambung tentang isu bauan ni, bukan isu bauan lah. Elemen bauan ni yang amat penting dalam kehidupan manusia, especially dalam ruang interior ataupun untuk jadikan projek anda luar biasa. Salah satu elemen ya. And then yang kelima adalah sentuhan, texture tadi. Okey, so kita dah sebut 5. Okey, dan saya kata tadi ada plus one. Di manakah plus one tu akan berlaku? Sebenarnya plus one tu berlaku adalah di sini. Okey, bermakna mind kita, pemikiran kita. Kalau kita tak menggabungkan 5 senses ataupun panca indera yang saya beritahu tadi, benda dia tidak ada yang terakhir. Dia tak akan wujud sebab bila kita wujudkan dia, itu pemikiran. Kadang-kadang pemikiran ini Tuhan yang bagi kepada kita. Sebab tu kita kena beristiqamah. Kadang-kadang kita dapat idea daripada dia. Tapi menggunakan 5 panca indera tadi, Masya Allah, dia akan combine semua power kita tu menjadi luar biasa. Sebab fikiran kita ataupun otak kita ni akan terus dapat membuat satu formulation. Benda ni penting, kenapa? Okay, you masuk kedai pizza, baru daripada jauh lagi bau
Domino Pizza ni dia sensor pun dah tahu. Dia bila nampak logo dia kan, dia bentuk domino tu kan, dia bentuk macam kayu, dah ada bulat-bulat tu, itu maksud dia domino. Itulah asal domino. Sebab domino effect ni, kalau founder dia create benda terjatuh satu, so dia akan create satu konsep. Brand Domino Pizza ni efek dia boleh merebak. Bermakna kalau orang suka satu, diceritakan kebaikan pizza, produk pizza ni, orang kedua akan cerita orang ketiga, orang ketiga akan cerita keempat. Sampai sekarang, so that's why dia punya brand tu very powerful. Alright. Then visual tadi, the reason why saya masuk Domino Pizza ni sebab saya terus ternampak dia perlu gunakan proses visual. Dia nak orang tengok membuat dough. Okay, saya boleh tunjuk macam mana ruang yang dia gunakan untuk membuat dough pizza. Ni pizza, ada durian pula. Kaunter dia masih berasingan. Okay, ini. So sekarang tak ada orang pizza, tapi once orang buat pizza, dia nak buat pizza, you all boleh tengok. Okay, so ini kaunter. Okay, so design dia masih lama. Sayang sebab dah renovate mahal. Tapi bila sekarang di zaman COVID-19 ni, orang terpaksa buat macam ni. So ini benda yang antara yang mistake lah, ataupun by mistake, sebab keadaan semasa menyebabkan orang tidak boleh duduk di kawasan pizza ataupun cafe you all ni. Sebab tu saya kata sebelum ni, bermakna kita kena ubah cara design premise kita, kedai kita, rumah kita, sebab semua dah gunakan COVID-19 punya protokol ataupun SOP. Okay, so sayanglah, bermakna kedudukan dah renovate mahal-mahal, letak meja macam ni, letak kursi macam ni, dah rasa macam tak best. Okay, so itulah dimasukkan tadi sensory yang antara yang terpenting tadi tu adalah menggunakan minda kita. So minda kita ni ada satu benda yang powerful yang boleh kita decide, sebab kita yang control dia. Tapi macam mana kita control, kita kena dapat information ni adalah daripada 5 senses tadi yang kita dah tengok, kita dah melihat, kita dah bau, kita dah rasa, okay, kita dah pegang. Okay, so kalau rasa benda tu kena improve, kita kena improve. Alright. So itu sedikit sebanyak yang saya boleh share dengan you all petang ni. Terima kasih. Kalau ada sebarang persoalan, bolehlah text kepada kita dan kita insyaAllah akan menjawab di bawah ni pun tak apa. Alright. So sebab benda ni penting. Kalau kita tak buat benda ni, kita akan ketinggalan. Sebab pasca COVID-19 ni amat jauh dan begitu terkesan, okay, kepada pelbagai orang, okay, rakan-rakan saya, business owner, even pensyarah universiti dan sebagainya. Okay, dia ni perlu kita tengani. Kalau kita tak tengani sekarang, kita berada ke belakang dan orang lain akan lebih maju ke depan dan kita akan efek kepada psikologi kita. Okay, sebab tu kita kena plan something yang betul. Jika anda nak buat satu projek, ni dah masanya kena fikir, sit down dengan design thinker, okay, intro designer ke apa ke, sebelum you buat take off project you. Sebab projek sekarang, adakah you memerlukan direct dengan berjumpa orang, okay, ataupun kalau rumah mungkin tak jumpa orang kan, tapi macam mana kita nak create something yang hidup kita ni selamat, persekitaran yang selamat. Okay, kita ada 5 senses tadi kita tahu, tapi bila otak dah mentafsirkan benda yang patut kita buat, jadi kita kena buat, take action. Jangan tunggu lagi, jangan membazir wang hanya kerana nak jimat. You terus panggil kontraktor terus buat, tapi sebenarnya design tu tidak melambangkan yang boleh digunakan 5 atau 10 tahun akan datang. Sebab selepas pasca COVID-19 ni, dia akan jauh lebih kesan. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kita dah kena tukar cara hidup kita. Dan macam tadilah pizza tu takkanlah letak meja dan menghalang orang datang ke depan. Sampai bila you letak meja ataupun keadaan seperti ini. Saya tunjuk kursi depan-depan ni kita letak. Kan dah rasa macam tak proper, macam dah tak welcoming kepada orang, kepada premis kita. Sebab tu bila kita nak masuk pun tak rasa kita nak makan dekat sini. Okay, so benda ni sebenarnya efek. Okay, efek. You dah renovate mahal-mahal macam ni, easily saya boleh kata 200,000. Okay, renovation macam ni dengan lampu, dengan tiles, dengan kitchennya, itu belum masuk peralatan dapur. Okay, renovation saja mungkin ambil hampir mencecah 200,000. Okay, hanyalah shop block biasa. So kalau you all nak fikir jauh, memanglah you perlukan seorang team yang boleh bantu you untuk design properly supaya tidak membazir ruang anda. Dan kalau boleh memang kita design based on SOP terkini
supaya you all tidak memerlu banyak kerenah, supaya you all boleh cipta bisnes you maju ke depan. Sama juga di rumah. Adakah rumah kita sekarang ni adalah sebab kita dah banyak menggunakan keadaan bekerja, berbisnes di rumah. So mungkin you dah kena tukar ruang tersebut. Ada satu ruang yang boleh you buat bisnes, yang boleh communicate dengan keluarga dan sebagainya. Okay, ini penting. Alright, so ini penting tuan-tuan dan puan-puan. So itulah yang sedikit sebanyak yang saya boleh share tips petang ni. Dan sebarang persoalan, sebarang nak tim Ultranavic bantu menjawab soalan anda, bolehlah teks terus kepada iMessenger di atas tu, ataupun teks lah, ada nombor yang kita bagi di bawah tu. Okey, terima kasih banyak. So terima kasih kerana anda sanggup dan bakal menjadi seorang yang luar biasa maupun tim anda, dan tidak mengecewakan harapan orang sekeliling anda dan orang yang anda sayangi. Saya doakan tuan-tuan perempuan semua berbahagia sihat dan insya-Allah dijauhi wabak penyakit COVID-19. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera again. Stay tune Ultra.